Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Hari ini sekali lagi Allah mengizinkan pertemuan bagi sama-sama kita meneruskan pelajaran kita, insya-Allah. Bagi pelajaran hari ini kita akan sama-sama melihat bahagian terakhir daripada surah Hud ayat 118 hingga ayat ke-123, dan selepas itu kita akan menyambung sedikit sahaja daripada surah Yusuf ayat 1 hingga ayat 4. Jadi diharapkan sahabat-sahabat bersemangat untuk kita belajar mengaji Al-Quran bersama-sama, insya-Allah. Jadi sebelum itu saya nak mengambil kesempatan ini untuk menyapa semua sahabat-sahabat yang daripada awal memberi salam hinggalah akhir dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Diharapkan senantiasa berada dalam keadaan sihat sejahtera, dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan dalam perjalanan kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Baik sahabat-sahabat, sebelum kita mulakan, saya ada 2 permohonan seperti biasa. Saya ada 2 hajat yang harap-harapnya dipenuhi oleh teman-teman yang saya kasihi semua. Yang pertamanya saya nak ngajak sahabat-sahabat, marilah kita tekan button share. Kita kongsikan ilmu ini agar ianya terus memberi manfaat pada pasangan kita, anak-anak serta ahli keluarga dan rakan taulan kita, insya-Allah, supaya kita juga dapat bantu mereka untuk meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran.
Yang keduanya, saya nak ajak sahabat-sahabat, tolong saya, kita dapatkan komen, mudahnya mengaji Al-Quran insya-Allah. Supaya kita nak tanamkan dalam fikiran kita dan kawan-kawan kita bahawa mengaji Al-Quran ini mudah dan senang. Ya, terima kasih yang tolong share, terima kasih yang tolong komen di ruangan bawah insya-Allah. Dan alhamdulillah juga sahabat-sahabat, semalam kita dah dapat menyelesaikan satu masalah sepanjang lebih kurang hampir 3 minggu sebenarnya. Facebook Fatihah Learning Center menghadapi masalah teknikal dengan pihak Facebook. Jadi ramai orang yang follow dan like page Fatihah tak terima notifikasi. Saya nak tanya respon daripada sahabat-sahabat. Hari ini macam mana? Kita harapkan masalah tersebut telah selesai ya. Jadi saya nak dapatkan feedback daripada teman-teman. Mungkin tuliskan sikit di ruangan komen. Hari ini dapat notifikasi tak bila kami live? Sahabat-sahabat ada terima notifikasi ke tidak? Baik, minta ada tolong berikan komen. Saya menunggukan sedikit komen daripada sahabat-sahabat. Terima kasih yang jawab khabar baik Ustaz. Sihat alhamdulillah. Terima kasih. Semoga Allah terus memberikan tuan-tuan dan puan-puan kesihatan untuk terus istiqamah belajar. Saya nak dapatkan feedback kan sebelum kita mulakan pelajaran ini. Macam mana bila kita live dapat notifikasi atau tidak? Khususnya mereka yang follow dan like page kita. Minta berikan ruangan komen. InsyaAllah sekejap lagi saya lihat komen tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum itu marilah sama-sama kita membacakan dan memberkati majlis ilmu kita hari ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. InsyaAllah ya kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Alhamdulillah. Okey. So far macam mana? Notifikasi lambat. Selalu notifikasi. Oh ya dapat. Okey. Alhamdulillah. Jadi kita harapkan kita dapat selesaikan masalah tersebut. Jadi terima kasih di atas doa daripada sahabat-sahabat semua yang mendoakan supaya perjalanan kita dipermudahkan. Mohon maaf ya, saya tahu sebab sepanjang 3 minggu ini kita memang melakukan live setiap hari jam 7 pagi, 3 petang dan 10 malam. Tapi masih ada yang mengikuti kelas kita komen ustaz tak dapat kelas pengajian dan sebagainya. Sebenarnya kita memang buat kelas tersebut, tetapi mungkin tuan-tuan dan puan-puan tak terima notifikasi kerana page Fatihah ada sedikit masalah teknikal sebelum ini. Tapi alhamdulillah semalam pagi lebih kurang pukul 1 pagi kita dapat selesaikan masalah tersebut. Jadi diharapkan selepas ini kelas kita tidak ada sebarang masalah lah lagi insya-Allah ya. Baik sahabat-sahabat, sebelum kita mulakan boleh tak saya dapatkan thumbs up dan juga heart, dan tanpa melengahkan masa jom kita lihat bacaan isti'azah bersama-sama. Pastikan lafzul jalalah, lafzul isti'azahnya itu dibacakan dengan tepat. Hamzah makhrajnya di pangkal kerongkong. Kemudian ain makhrajnya di pertengahan kerongkong. Baris dhammah, 2 harakat. Zal baris dhammah di hujung lidah. Zu. Billah lafz jalalah dibaca nipis 2 harakat. Himinasyaitan 2 harakat. Nirrajim. Dan di akhir baru dirapatkan mulut bagi menyempurnakan huruf mim dengan sekurang-kurang 2 harakat. Jom kita dengar dan baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, jom kita lihat hari ini ayat yang pertama daripada pelajaran kita daripada surah Hud ayat 118. Insya-Allah ya sahabat-sahabat nak buka Al-Quran silakan muka surat 235. Yang tidak ada Al-Quran kita bawakan ayat-ayatnya bersama-sama insya-Allah. Mohon ada yang tolong tulis poin-poin yang penting yang nak saya sampaikan insya-Allah.
Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Perhatikan. Walau syaa, muncungkan mulut. Walau syaa, 4 atau 5 harakat. Rabbuka laja'alan, ni semua daripada ka ni semua satu harakat. Rabbuka laja'alan, dan di sini kena dengungkan 2 harakat. Sempurna 2 harakat barulah nasa sini juga kena dengungkan 2 harakat. Masing-masing mim sabdu dan nun sabdu. Hukumnya wajibul gunnah, wajib dengung kadar panjang 2 harakat. Ummatan, di sini pula masuk beserta dengung. Daripada ummatan jadi ummatan, tapi pastikan masuk beserta dengung. Ramai yang baca masuk tapi dengung tak ada. Dia baca macam mana? Ummatau, tau, dia masuk dah tapi dengung tak ada. Dia mesti masuk beserta dengung. Itu maksudnya idgham bi gunnah. Ummatau, 2 harakat barulah wahidah. Hai di pertengahan kerongkong ini. Dan bila waqaf, bila berhenti pada ta marbutah, ta simpul, ta tersebut ditukarkan kepada bunyi ha simpul dan diberikan tanda mati mendatang. Wahidah, wahidah. Tapi kalau kita nak sambung, dia jadi idgham bi gunnah di sini. Wahidatan wala yazalu. Itu kalau nak sambung. Tapi kalau waqaf, wahidah, dan ibtidak pada wala yazaluna di hujung kerongkong. Mukhtalifin, dan diwaqafkan sekurang-kurang 2, 4 atau 6 harakat, ya, ma'aril sukun di situ. Baik sahabat-sahabat, tarik nafas. Kita bacakan ayat ini bersama-sama. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifin. Baru berhenti di situ sebelum masuk ayat seterusnya. Bukan berhenti belajar, berhenti pada ayat, ya, berhenti pada ayat. Baik, so far macam mana? Boleh belajar sesuatu, boleh ikut ke tidak? Bolehkah? Boleh. Kalau boleh, jangan lupa ucaplah alhamdulillah. Dan jangan lupa yang baru bersama dengan kita, selamat menonton, selamat belajar. Ahlan wa sahlan ke kelas pengajian Al-Quran bersama saya Ustaz Izwan, guru Al-Quran anda hari ini. Alhamdulillah. Baik, kita nak teruskan ayat yang seterusnya. Sekali lagi sahabat-sahabat, jangan lupa untuk menekan button share. Kita teruskan ayat yang seterusnya ini. Illa, jangan baca illa, beza il dengan il. Hamzah bari kasrah bunyi i, bukannya bunyi e. Jadi jangan baca illa tapi baca illa. Illa mar, di sini idgham bila gunnah, masuk tanpa dengung. Daripada man rahima jadi mar. Mar rahima rabbuk. Dan kaf ni bila kita waqaf di sini, dia diberikan tanda mati mendatang, tanda sukun. Rabbuk, begitu. Ada bunyi hamas, ada bunyi angin di sikit di hujung itu. Walidha, za di hujung lidah. Walidzalika khalaqahum. Kha ni di hujung kerongkong. Qaf ni pula di pangkal lidah. Qa. Kha, qa. Kha, qa. Kalau ada teman-teman yang masih lagi keliru di antara huruf-huruf hijaiyah, jangan bimbang dan jangan ke mana-mana. Tunggu sehingga akhir pelajaran. Saya akan kongsikan bagaimana kami dapat bantu anda dengan kami berikan buku asal dan tajwid serta rakaman buku tersebut untuk memantapkan lagi sebutan-sebutan huruf. Khalaqahum. Hum, bukan hum. Jangan baca hum, tapi baca dengan hum. Ha baris dhammah bunyi hu, bukannya bunyi hu. Jadi bila bertemu mim jadi hum, gitu ya. Kemudian kita jumpa qaf lam ya di sini. Waqaf qili. Afdal diwaqafkan. Kemudian ibtidak pada wa tammat.
dengungkan di sini 2 harakat wajibul gunnah, barulah mat ada bunyi hamasnya. Kalimatu rabbika la'am. Ka nak ke la, jangan lambat. Kerana walaupun dia di baris yang bawah, tetapi pergerakan mata kita mesti cepat. Kita tengok dia nak masuk ke mana. Rabbika la'am. Bunyi saja am, izhar syafawi, jangan panjang. Terus masuk. La'an. Di sini kena panjang 2 harakat. Wajibul gunnah. La'am la'an najahan. Sama juga di sini 2 harakat. Jahannama minal. Nun pada atas ni naik di atas lam di sini. Alif lam qamariyah. Lamnya dijelaskan. Jin. Di sini kena dengung 2 harakat. Wajibul gunnah. Jinnati wan. Di sini juga kena dengungkan 2 harakat. Wan nasi ada lantunan di sini. Khul-khulah sughra. Ajma'in. Baiklah. Sahabat-sahabat, ramai yang silap di sini dia tak panjangkan 2 harakat. Banyak tempat di sini yang kena panjangkan 2 harakat. Contohnya di sini. Nun sabdu, nun sabdu, nun sabdu, nun sabdu. Contoh yang biasa mungkin orang buat silap pada surah An-Nas kan. Kita baca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Itu tak betul. Yang betulnya Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dia yang nun sabdu itu kena panjang ke 2 harakat. Kalau sebelum ni tuan-tuan dan puan-puan ada melakukan kesalahan, baiklah, selepas ini jangan ulangi lagi kesalahan tersebut. Jom, apa kata kita baca bersama-sama ayat ini. Tarik nafas, kita bacakan. Illa man rahima rabbuk walidhalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Sekali lagi kita tarik nafas, bacakan ayat ini. Illa man rahima rabbuk walidhalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Baru berhenti di situ. Okey so far macam mana? Boleh ikut ke? Boleh ikut ni? Minta berikan komen di ruangan bawah. Jika sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini bermanfaat, ucaplah Alhamdulillah. Okey. Boleh kita teruskan. Masih bersemangat semuanya ya. Jangan lupa yang baru bersama kita ataupun yang dah bersama kita daripada awal tadi, mungkin saya nak mohon pada tuan-tuan dan puan-puan, pilih 2 individu yang paling kita sayang. Sama ada pasangan kita ataupun anak-anak kita ataupun ibu bapa kita ataupun ahli keluarga kita. Kita tag nama mereka. Boleh tak? Kita nak mereka juga dapat improve kualiti bacaan Al-Quran. Jadi saya bagi masa 5 second untuk sahabat-sahabat. Tag orang yang tersayang. Pilih 2 atau 3 orang sahaja untuk kali ini insyaAllah. Baik, kita nak teruskan ayat yang seterusnya ini. Ayat yang ke-120. Hari ini kita akan habiskan, akan tamatkan bacaan surah Hud insyaAllah ya. Sampai 123. Kemudian kita akan masuk 4 ayat daripada surah Yusuf. Wa kullan. Di sini tanwin bertemu nun. Idgham bi gunnah. Masuk beserta dengung 2 harakat. Naqussu alayka min. Kamin. Min ini izhar halqi. Sempurna saja, jangan panjang. Terus masuk. Di sini hukum iqlab. Baik, macam mana kita kenal iqlab Ustaz? Sangat senang, sangat mudah. Di dalam Al-Quran bersama Usmani, hukum iqlab, nun matinya tidak diberikan tanda mati dan tidak dibiarkan kosong. Tetapi diberikan huruf mim kecil yang ekor mimnya ke bawah, menandakan di sini hukum iqlab, dibacakan dengan ditukarkan bunyi nun kepada bunyi mim. Daripada an
jadi am. Tapi jangan lupa panjangkan 2 harakat. Min bibir itu sekadar bersentuhan atau hampir bersentuhan. Kedua-duanya betul. Min anba'ir rusulima. Hamzah baris bawah ini terus naik di atas ra yang bersabdu. Di sini alif lam syamsiah, lamnya tidak dibunyikan. Rusulima nusabbitu bihi fuadak. Fa di hujung lidah itu keluar. Nusabbitu bihi fuadak, dan kafnya diberikan tanda mati mendatang di sini kerana waqaf. Waja'aka fi hadhil wajah 4 atau 5 harakat. Aka fi 2 harakat. Ha dipangkal kerongkong. Zi di hujung lidah. Hadhil. Ha ni baris bawah terus naik di atas lam yang bertanda mati. Di sini alif lam qamariyah, lamnya dibunyikan. Berbeza dengan ini. Ini alif lam syamsiah, lam tidak dibunyikan. Antara perbezaannya ialah pada alif lam syamsiah lamnya kosong tidak bertanda, pada alif lam qamariyah lamnya bertanda sukun. Yang bertanda sukun itu dibunyikan lamnya. Fi hadhil haqqu mau'izatu. Di sini masuk berserta dengung. Daripada mau'izatun jadi mau'izatu, masuk berserta dengung 2 harakat. Wa dzikra lil mu'minin. Lil, jangan baca lil, ramai baca lil. Yang sebetulnya bukan lil, yang sebetulnya adalah lil. Lam baris kasrah bunyi li, bukan bunyi le. Jadi bertemu lam jadi lil. Mu'minin, dan ma'ari li sukun diwakafkan sekurang-kurang 2 harakat. Baik teman-teman, tarik nafas. Kita bacakan ayat ini bersama-sama insya-Allah. Sebelum itu sekali lagi ya, jika sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini bermanfaat, jom share dan tag pasangan anda. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ مَوْعِظَةٌ. Sekali lagi, maafkan. وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. Okey ya? Diharapkan sahabat-sahabat boleh ikut sesuatu insya-Allah. Baik. Siapa nak minum air silakan. Kita nak masuk ayat yang seterusnya. Diharapkan sahabat-sahabat ya masih lagi bersemangat untuk kita teruskan bacaan ayat suci Al-Quran kita hari ini, dan juga marilah sama-sama kita niatkan pahala ayat suci Al-Quran kita hari ini. Moga Allah SWT terimanya dan sampaikan juga pahalanya kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru, pasangan serta anak-anak kita yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Baik teman-teman, kita teruskan ayat seterusnya ini. Wa qul lilladzi lam qaf baris dhammah ini naik terus di atas lam yang bersabdu. Wa qul. Kemudian lam baris kasrah naik di atas lam yang bersabdu. Tekankan. Wa qul lilladzi di ujung lidah. La yu'minuna a'malu. Nun baris atas ini terus naik di atas ain. Na'malu ala di pertengahan kerongkong. Ala makanatikum. Kum ini izhar syafawi, sempurna saja terus. Dengungkan 2 harakat wajibul ghunnah. Inna amilun. Baru berhenti di situ. Kita baca bersama-sama, tarik nafas insya-Allah. وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ. Baru berhenti.
Tapi berhenti bacaan ayat, bukan berhenti belajar. Jangan ke mana-mana. Kita masih lagi di pertengahan pengajian kita. Alhamdulillah. Jika sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini bermanfaat, jangan lupa berikan thumbs up dan ucaplah di ruangan komen, Alhamdulillah. Okey, masih bersemangat semuanya. Jom kita lihat ayat yang seterusnya. Sebelum itu, yang baru bersama dengan kita, jangan lupa bantu saya, bantu kawan-kawan kita untuk menekan button share, insya-Allah. Semoga Allah membalas jasa budi tuan-tuan dan puan-puan. Di sini hukum ikhfa hakiki. Waw bari atas, kemudian kita jumpa hamzah wasal. Ini hamzah wasal huruf alif yang ada macam kepala sad ini. Kemudian jumpa nun. Ini nun mati tetapi tidak diberikan tanda mati kerana di sini hukum ikhfa hakiki. Nun matinya kosong, tidak bertanda. Datang selepasnya huruf ta. Jadi asalnya baca wan, tapi bila datang ta disamarkan. Jadi hukum ikhfa. Apa dimaksudkan dengan ikhfa? Ialah disamarkan kadar panjang 2 harakat. Daripada wan jadi wantaziru. Baru masuk ta. Wantaziru. Dhi di hujung lidah itu keluar. Dhiru. 4 atau 5 harakat. Dengungkan dulu di sini 2 harakat. Namun sekali lagi nun mati bertemu ta. Hukum ikhfa hakiki 2 harakat. Muntazirun. Di akhir baru masuk nun. Jangan masuk awal jadi muntazirun. Itu tak betul Jom kita dengarkan dahulu ayat ini. Tarik nafas, kita baca bersama-sama. Wantaziru inna muntazirun. Kemudian baru masuk ayat yang seterusnya. Walillah. Lafz jalalah di sini dibaca nipis. Jangan baca tebal. Walillah. Itu tebal. Salah. Di sini kena baca nipis. 2 harakat. Walillahi ghaibus. Ghain makhrajnya di hujung kerongkong. Ghaibus. Ba bari dhammah terus naik di atas sin yang bertanda sabdu. Ghaibus samawati wal ar. Ra di sini jadi tebal. Ar-dha pula makhrajnya di tepi lidah. Wal ardi wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu. Di sini izhar syafawi sempurna saja. Yurja'ul amru kulluhu. 2 harakat. Fa'bud. Ada khokholah di sini. Khokholah surah. Fa'budhu wa tawakkal alaih. Dan ha di akhir ini diberikan tanda mati mendatang. Bila kita pilih untuk waqaf, kemudian wa ma rabbuka bighafilin. Izhar halqi. Lin. Jelaskan saja, jangan dipanjangkan. Antara tanda-tanda izhar halqi dalam Al-Quran Rasam Usmani, bila huruf tanwinnya baris 2-nya selari. Tanwinnya nampak ada atas dengan bawah sama saja. Jangan dipanjangkan. Wa ma rabbuka di hujung kerongkong. Filin sempurna saja. Terus masuk di sini dengungkan dulu 2 harakat. Amma ta'malun. Jom kita dengarkan, baca bersama-sama insya-Allah tarik nafas. Walillahil ghaibus samawati wal ardi wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu fa'bud. Maafkan, saya berhenti di situ. Saya kalau bolehnya saya nak baca sampai habis, tapi saya terberhenti di situ. Sekali lagi. Ataupun kalau ada sahabat-sahabat yang tidak sampai nafas, nanti berhenti pada yurja'ul amru kulluh. Kita berhenti di situ. Nanti kita ibtidak pada wa ilaihi yurja'un. Dengarkan dahulu. Bagaimana bagi mereka yang tak sampai nafas nak baca ayat ini. Kalau yang sampai nafas, sampai sini silakan Yang tidak sampai, dengarkan bagaimana saya bacanya. Dan kalau boleh ikut bersama-sama. Walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilaihi yurja'ul
Saya waqaf di situ. Kemudian wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu fa'budhu wa tawakkal 'alaihi wa ma rabbuka bighafilin 'amma ta'malun. Alhamdulillah. Baik, kita baru saja selesai surah Hud. Sekejap lagi kita sambung pada bacaan ayat pertama hingga ayat 4 surah Yusuf. Tapi sebelum itu, saya nak mengajak sahabat-sahabat kita baca dahulu baki daripada awal ayat 118 hingga ayat 123, bahagian terakhir surah Hud bersama-sama insya-Allah ya sahabat-sahabat. Tarik nafas. Kita mulakan dari isti'azah insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Baik, sekarang ini kita akan masuk dari bacaan ayat surah Yusuf ayat yang pertama hingga ayat keempat. InsyaAllah sahabat-sahabat diharapkan bersedia. Sebelum itu diharapkan perkongsian yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan yang nak meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Tapi sebelum kita masuk ke dalam surah Yusuf, saya nak mengajak sahabat sekali lagi, khususnya yang baru bersama dengan kita, untuk menekan button share jika sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini bermanfaat. Baik, jom kita lihat ayat yang pertama daripada surah Yusuf. Tapi sebelum itu, marilah sama-sama kita membaca lafaz basmalah. Tapi pastikan lafaz basmalahnya dibacakan dengan betul. Bismillah. Bis itu biar jelas. Jangan baca Bismillahirrahmanirrahim. Tak jelas kedengaran ba-nya. Ba baris bawah bertemu sinnya itu biar jelas. Bismillah. Dan di sini lafaz jalalah dibaca nipis 2 harakat. Ramai yang silap di sini, dia baca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak panjangkan 2 harakat di sini. Di sini walaupun sahabat-sahabat lihat fathah, tapi dibaca 2 ya. Di sini ingat
lafzul jalalah, perkataan Allah, always 2 harakat. Senantiasa 2 harakat. Bismillah. Bismillah saja. Jangan baca Bismillah. Kerana kalau kita baca Bismillah, dia dah masuk ke dalam ha. Sedangkan ha ini, dia bukan ada sabdu pun. Dia ha itu baris kasrah. Dia ada baris yang tersendiri. Jadi la itu dipanjangkan 2 harakat. Begini bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Rahman. Kerana nun itu ada baris yang tersendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Di akhir baru masuk ke dalam mim. Dapat belajar sesuatu? Jika dapat, ucaplah Alhamdulillah. Baik, dengarkan dan ikut saya baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita masuk ayat yang pertama dari surah Yusuf. Diharapkan sahabat-sahabat dapat stay fokus. Kita nak habiskan sedikit saja lagi untuk pelajaran kita hari ini. Kita jumpa yang pertama huruf muqatta'ah. Ada huruf alif, ada huruf lam, ada huruf ra. Ada yang baca ala-ra pada. Ala-ra. Tapi bacaan yang sebetulnya bukan ala-ra. Bacanya sini sebagaimana ia ditulis. Huruf alif. Alif bunyinya begitu saja. Bunyinya 1 harakat dalam 2 suku kata. A dengan lif. Alif. Alif. Begitu saja. Kemudian lam ini dipanjangkan 6 harakat. Minta ada yang tolong tulis. Lam. Begitu saja. Kemudian ra dibaca dengan 2 harakat. Ra. Jadi bacaannya begini. Alif lam ra. Begitu saja. Jangan ada dengung di antara lam dan ra. Ianya tidak sama seperti kita baca alif lam mim. Kalau alif lam mim kita baca alif lam mim. Dia ada di antara lam dengan mim tu bunyi dengung. Lam. Yang itu dalam situasi alif lam ra dia tidak ada. Kerana lam bertemu mim jadi hukum izhar. Dia tidak ada dengung di situ. Bacaan yang betul ialah, sekejap lagi saya bacakan. Diharapkan sahabat-sahabat dapat belajar sesuatu daripada situ. Tilka til. Ta baris bawah bertemu lam. Jangan baca til. Ramai baca tilka yang sebetulnya bukan til tetapi til. Tilka ayatul. Sama juga di sini tul. Bukan tul tapi tul. Ta baris bawah bunyi tu. Bukan bunyi to. Jadi bacanya ayatul. Bukan ayatul. Tilka ayatul kitabil mubin. Kitabil. Jangan baca kitabil. Beza bil dengan bil. So far macam mana? Jelas ke? Jelas. Kalau jelas, jangan lupa ucaplah Alhamdulillah. Baik sahabat-sahabat, dengarkan saya baca dan ikut kita bersama-sama. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Di ujung baru masuk nun. Mubin. Di ujung baru masuk nun. Jangan masuk awal jadi mubin. Itu tak betul. Sekali lagi dengarkan. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Dibacakan dengung dulu di sini wajibul gunnah. Ramai yang silap dia baca inna. Itu tak betul. Yang betulnya inna. Di sini pula ikhfa hakiki. Disamarkan daripada an jadi 2 harakat. Zalnahu Qur'anan. 2 harakat a itu. Qur'anan. Dan nan ni izhar halqi. Jangan panjang. Tanwin yang selari dapat lihat di sini ya.
Arabi. Bukan A tapi A. Huruf Ain makhrajnya di pertengahan kerongkong. Arabi. Ya tu bersabdu, tekankan. Arabiyal. Di sini idgham bila gunnah. Asalnya Arabiyan. Ya tu tanwin dua di atas bunyi yan. Tapi bila datang lam jadi hukum idgham bila gunnah, masuk tanpa dengung jadi Arabiyal. La'allakum idhar syafawi. Mim mati yang ada tanda mati itu hukum idhar syafawi, jangan dipanjangkan. Sempurnakum terus masuk. Taqilun. Qaf ini makhrajnya di pangkal lidah. Taqiqi, bukan ki. Ramai tertukar di antara qaf dengan kaf. Bukan taqilun tapi taqilun. Taqilun. Cuba dengarkan dan ikut baca bersama-sama. Tarik nafas. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Okey. So far macam mana? Okey ke okey? Saya pun risau juga. Kita duk cakap pompang-pompang. Akhirnya sahabat-sahabat tak dapat ikut, rugi juga. Saya nak dapatkan feedback. So far macam mana? Boleh ikut ke? Boleh ikut. Minta komen di ruangan bawah, insya-Allah ya. Yang baru bersama dengan kita, bantu saya. Jika sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini bermanfaat, marilah kita menjadi ejen penyebar dakwah Islam ini. Kerja mulia yang dimulakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi jom tekan button share insya-Allah ya sahabat-sahabat. Semoga kita dikurniakan pahala berkongsi ilmu yang bermanfaat dan semoga pahalanya berterusan ke dalam akaun kita walaupun setelah kita meninggal dunia insya-Allah. Baik, siapa nak minum air silakan. Santai-santailah kita belajar ya, jangan tension-tension. Kita nak baca dua lagi ayat yang terakhir daripada surah Yusuf hari ini insya-Allah sampai ayat 4 saja. Nun baris atas bertemu ha. Nahnu naqussu. Su di tepi. Tepi di depan lidah ni di bahagian tepi tu. Naqussu alai. Di pertengahan kerongkong. Alaika ahsanal. Nun baris atas naik di atas lam. Di sini ada lam qabar ya. Qasasi bima. Qasasi bima. Bima, bukan bima. Jangan ngeluar nanti lalat terbang masuk dalam mulut. Bima, gitu saja. 4 atau 5 harakat. Auhayna ilaika hadzal. Ilaika ha di pangkat kerongkong. Zal di hujung lidah. Zal baris atas naik di atas lam ya. Hadzal Qur'ana wa in. Di sini samarkan 2 harakat ikhfa hakiki. Wa in ku. Di juga ikhfa hakiki samarkan 2 harakat. Tamin. Di sini ikhfa hakiki tapi ditebalkan ya. 2 harakat. Min qablihi. Qab ada lantunan khawlah sughra di sini. Qablihi laminal ghain di hujung kerongkong. Ghafilin. Dan ma'ari li sukun. Sekurang-kurangnya 2 harakat. 4 atau 6. Jom kita baca bersama-sama ayat yang ketiga ini. Tarik nafas, kita baca bersama-sama. Nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi bima awhayna ilayka hadzal Qur'an. Saya waqaf di situ. Ya, kemudian saya akan ibtidak pada bima awhayna. Bima awhayna ilayka hadzal Qur'ana wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Baik, sekali lagi tarik nafas, kita bacakan ayat ini. Nahnu naqus
عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Kemudian barulah kita masuk ayat yang terakhir untuk hari ini. Baik, masih bersemangat semuanya diharapkan ya sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bagi mereka yang nak belajar balik makhraj huruf dan hukum tajwid, jangan ke mana-mana. Dapatkan buku asas dan tajwid serta rakaman buku tersebut daripada kami insya-Allah, dan banyak lagi keistimewaan-keistimewaan lain. Sekejap lagi saya ceritakan di akhir bacaan kita. Kita teruskan dahulu. Iz di hujung lidah mesti keluar. Jangan baca iz. Jadi huruf zai. Tak betul. Di sini zal. Iz qala Yusufu li abihi ya li abi, 2 harakat. Hiya 4 atau 5 harakat. Abati inni dengung dulu 2 harakat. Ni 2 harakat. Ra'aitu ahada hati-hati ya di sini makhrajnya bertukar daripada pangkal ke tengah. Ahada asyara kawkaban. Ahada asyara kawkaban. Masuk beserta dengung di sini 2 harakat. Wasyamsa wal sa nak ke wa jangan lambat. Wasyamsa wal qamara ra'ai ra 2 kali. Wal qamara ra'aituhum izal syafawi sempurna saja. Teruslah li 2 harakat, sa 2 harakat, jidin baru berhenti. Kita dengarkan sahabat-sahabat, tarik nafas, kita baca bersama-sama. Siapa yang baca nafas panjang boleh teruskan. Siapa yang tak sampai nafas, tengok nanti macam mana saya waqaf, macam mana saya ibtida. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا. Saya waqaf di sini. Kaukaban jadi kaukaba. Dengan 1 baris 2 harakat. Kemudian saya akan ibtidak pada ya abati inni. Ya abati inni ra'aitu 11 kawkaban wasyamsa wal qamar. Kemudian saya ibtidak pada wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Sekali lagi dengarkan. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا. يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Baik, alhamdulillah. Sekarang ini saya nak ajak sahabat-sahabat semua sama-sama kita baca daripada awal ayat 1 hingga ayat 4 dari surah Yusuf. Diharapkan sahabat-sahabat semua telah bersedia. Tapi sebelum kita mulakan bacaan, boleh tak saya dapatkan sekali lagi thumbs up dan juga heart. Dan jangan lupa bantu saya dan kawan-kawan yang lain untuk menekan button share. InsyaAllah semoga ilmu ini terus memberi manfaat kepada semua insan-insan yang tercari-cari cara mudah dan cepat belajar mengaji Al-Quran, insyaAllah. Baik sahabat-sahabat, kita mulakan bacaan di atas kiraan 1, 2, 3.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kalau nak ikuti sambungan bacaan ayat daripada surah Yusuf, jangan lupa untuk like dan follow page Fatihah Learning Center. InsyaAllah kita adakan live setiap hari jam 7 pagi, 3 petang dan 10 malam. Jadi jangan lepaskan peluang untuk sama-sama kita belajar mengaji Al-Quran dengan cara yang mudah bersama dengan saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran anda hari ini. Dan bagi mereka-mereka yang berhajat untuk mempelajari bacaan Al-Quran daripada asas, insya-Allah walaupun kita belajar Al-Quran daripada potongan ayat ini, banyak yang dapat kita pelajari, tetapi banyak hukum-hukum yang bercampur pada satu-satu masa. Jadi jika teman-teman nak belajar dengan cara yang lebih tersusun, sistematik dan mudah, jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan buku asas dan buku tajwid daripada kami, serta rakaman buku tersebut. Dalam buku ini, dia membawakan satu kaedah cara yang mudah sesuai untuk mereka yang nak belajar daripada asas dan juga bagi mereka yang nak memahirkan diri dalam ilmu tajwid. Kerana dia menggunakan kata kunci yang senang diingat dan mudah diikuti. Antaranya seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha dan ada laba. Bagi mereka-mereka yang nak mendapatkan buku ini serta rakamannya, selepas ini ada satu video berdurasi 2 minit. Sahabat-sahabat boleh tonton untuk mengetahui bagaimanakah pendekatan dalam buku yang kami berikan kepada anda ini. Dan selain daripada itu, sahabat-sahabat, selain daripada mengikuti live yang kita bawakan setiap hari ini, mereka yang mendaftar menjadi ahli cepat Quran bukan sahaja dapat 2 buku dan rakamannya, tetapi kami berikan tambahan lagi 3 bonus tambahan. Yang pertama, kita berikan e-book nota ringkasan tajwid kepada anda. Kita telah ringkaskan ilmu tajwid itu lebih kurang dalam muka surat 30 muka surat lebih, akan diberikan kepada anda. Kemudian kita berikan rakaman bacaan Al-Quran daripada masa ke masa. InsyaAllah keseluruhan rakaman pelajaran yang akan diterima oleh ahli cepat Quran ada hampir 800 video pelajaran, ya. Bukan 8 video, bukan 80, tapi hampir 800 video pelajaran daripada asas kita belajar mengaji Al-Quran. Dan insyaAllah yang ketiga dan istimewanya, sahabat-sahabat yang mendaftar menjadi ahli tidak dibiarkan bersendirian dan tidak dibiarkan begitu sahaja, tetapi kami berikan konsultasi eksklusif one to one kepada anda walau di mana sahaja berada. InsyaAllah kita boleh buat video call, ya.
sama ada di Semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak, Brunei, Singapura, Indonesia, ataupun di mana saja sahabat-sahabat berada sekarang ini, jarak jangan jadikan penghalang dan pemisah untuk sama-sama kita meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Daripada asas, kita betulkan kembali makhraj huruf. Mungkin selama ini kita dah boleh baca, tetapi ada lagi beberapa huruf yang kita masih lagi keliru. Antaranya qa, kha, ra, yang mana satu? Za, za, yang mana satu? Si, si, yang mana satu? Jadi kita nak kenal pasti satu persatu insya-Allah. A, ka, qa. InsyaAllah kita akan belajar pada makhraj huruf dalam buku asas. Kemudian kita akan belajar tanda mati, bagaimana untuk menyebutnya, tanda sabdu, tanda mat, panjang. Kemudian kita akan belajar dalam buku tajwid, hukum-hukum secara tersusun. Nun mati kita akan belajar izhar, iqlab, idgham, ikhfa. Satu-satu kita belajar. Dan dibawakan contoh-contoh yang sungguh-sungguh banyak dan jelas insyaAllah dihuraikan oleh saya sendiri. Jadi sahabat-sahabat, kalau selama ini kita suka dengar orang baca Al-Quran, kita pergi ke majlis ilmu, kita dengar musabaqah Al-Quran, kita pergi ke masjid, kita dengar imam baca Al-Quran sedap, tapi kita baca mungkin merangkak-rangkak. Jadi inilah masanya untuk kita belajar balik bersama dengan saya dan kawan-kawan lain-lain yang dengan menjadi ahli cepat Quran. Jadi kalau ada di kalangan sahabat-sahabat yang selama ini berhajat untuk menghadiahkan bacaan Al-Quran untuk ibu ayah, tapi selama ini hanya dapat mendengar dan membaca daripada rintihan doa di dalam hati. Kali ini saya nak mengajak sahabat, marilah belajar balik daripada asas agar kita dapat memenuhi segala hajat dan impian kita. Ataupun mungkin ada sahabat-sahabat yang dah pandai tapi nak hadiahkan keahlian cepat Quran ini kepada pasangan dia, kepada suaminya, kepada anaknya, kepada ahli keluarga dan ibu ayahnya, juga boleh sertai kami dengan menjadi ahli cepat Quran. Jangan bimbang tentang komitmennya, tidak ada yuran bulanan dan tidak ada yuran tahunan. Untuk menjadi ahli cepat Quran, sahabat-sahabat hanya perlu membuat bayaran yuran keahlian sekali sahaja untuk seumur hidup. Belajar sampai mati, orang Kedah kata. Jadi, apa tunggu lagi? Bersama-sama kami, yuran keahliannya pun sangat-sangat rendah kita kenakan kerana kita nak memastikan kebanyakan orang dapat dan mampu untuk menyertai kita menjadi ahli. Bukan puluhan ribu, bukan ribuan ringgit. Untuk hari ini, sahabat-sahabat yang mendaftar hanya perlu membayar RM270 untuk mendapatkan kesemuanya yang saya bagi tahu tadi itu. 2 buah buku, rakaman buku tersebut, e-book nota ringkasan tajwid, rakaman Al-Quran keseluruhannya hampir 800 video pelajaran dan konsultasi eksklusif bersama kami one to one melalui video call insya-Allah walau di mana saja berada. Jadi ada kalau ada yang berhajat boleh komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran. Tapi kita tidak memaksa sesiapa pun yang hanya sekadar nak ikuti live juga, silakan, tidak ada paksaan. Tetapi kalau anda benar-benar nak belajar daripada asas, inilah tindakan yang perlu diambil. Komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran di ruangan komen, ataupun sahabat-sahabat boleh print screen nombor 0111-621-7797, boleh print screen sekarang, ataupun ambil pen dan buat catatan, tulis nombor telefon yang tertera di bawah, dan WhatsApp kami selepas live ini bagi tahu nak join jadi ahli. InsyaAllah admin kami akan guide anda bagaimana untuk membuat pendaftaran, dan kami akan minta alamat rumah anda untuk kami postkan buku segera mungkin ke rumah anda insyaAllah, untuk anda mulakan pelajaran belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran daripada asas. Jadi sahabat-sahabat boleh komen nak jadi ahli cepat Quran di ruangan komen, ataupun ambil nombor telefon ini dan WhatsApp kami. Ataupun mungkin ada teman-teman yang tak tahu macam mana nak print screen, tak tahu macam mana nak tulis, tak ada pen, tak ada pensel, tulis di ruangan komen, tinggalkan nombor telefon anda, biar kami yang hubungi anda. Tapi pastikan yang menghubungi anda adalah daripada nombor yang tertera di bawah. Ya, jadi boleh tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen, insyaAllah, biar kami hubungi anda untuk membantu bagaimana untuk buat pendaftaran. Ataupun jika ada di kalangan sahabat-sahabat yang pernah buat pendaftaran atas talian, boleh terus pergi ke laman web www.cepatquran.com, boleh buat pendaftaran di situ insyaAllah. Jadi terus pergi ke laman web www.cepatquran.com dan buat pendaftaran di situ. InsyaAllah, sekali lagi saya ulangi, jika ada di kalangan sahabat-sahabat yang berhajat untuk memperbaiki bacaan Al-Quran, jangan bertangguh lagi,
komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran kerana kita memberikan tawaran yuran keahlian sekali seumur hidup. Tidak ada yuran bulanan dan tidak ada yuran tahunan. Boleh komen nak jadi ahli ataupun WhatsApp kami ke nombor yang tertera di bawah. Ataupun tinggalkan nombor telefon anda. Ataupun terus buat pendaftaran di laman web www.cepatquran.com. InsyaAllah sampai kita berjumpa pada sambungan bacaan ayatnya esok hari. Semoga Allah berikan saya kesihatan dan dipanjangkan usia untuk saya terus menerus menabur bakti ini, berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan cara mudah dan cepat belajar mengaji Al-Quran bersama dengan saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran anda hari ini insya-Allah. Sesungguhnya yang baik, yang sempurna semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang dan silap itu adalah dari kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf dan saya akhiri dengan hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, andan lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mat dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum.